時は2022年。環境破壊の進む地球。未来への希望は炎や水など自然エネルギーを生み出す忍者に託された。そこで政府は忍者法を公布。全国民に忍術の修行が義務付けられ、世の中は忍者社会となった。だがそれら全ては闇の忍者軍団虹の蛇の陰謀であった。世界を掌握しようと暗躍する虹の蛇に完全と立ち上がったのは伝説の忍者仮面ライダー忍びである。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang macam mana cara nak solving problem involving composite function. So, kita pergi kepada soalan. Okey, so kita teruskan. Kalau dalam buku teks untuk jenis solving problem involving composite function, kita boleh lihat pada muka surat 16 di mana dia bagi example 11 di mana function f is defined by fx sama dengan 1 per 2x. X tak boleh sama dengan kosong. So dia minta express kat situ f kuasa 2x, f 3x dan f 4x in C plus 4. Dan dia minta f kuasa f 22x dan f 33x juga. So, solution dia ada kat sini. So, ni just terangkan untuk asas. So, fx sama dengan 1x per 2 sama dengan x tolak 2. So, tu dia bagilah. So, f kuasa 2x f kuasa 2x dia sebenarnya kalau kita expand dia akan dapat sama dengan fx. So fx tu kita masukkan adalah 1 per x kuasa 2. Okey, kita masukkan yang ni, masukkan kat sini dapat f 1 per 2x kuasa 2. So sama dengan 1 per 2x sebabkan x tu tadi. So kita masukkan kuasa 2. So, dia dapat 1 per x. Di x kan x tadi. Dia masukkan 1 per 2x ni. So, kuasa 2 dia ambil sini. Okay. So, dia akan dapat x kuasa 4. So, bermakna f kuasa 2x sama dengan x kuasa 2. X kuasa 2 kuasa 2. Sama juga. Okey, kalau ni tak sama, f kuasa 3. Kalau kita tengok f kuasa 3, x f kuasa 2, f kuasa 2x. Okey, sebab dia adalah 3. So, f x 4. Sebab masukkan x 1 per x 4 kuasa 2. Sebab 2 darab 2 kan. X sebab tadi kan 1 per x kuasa 2 function dia kan. So dia akan dapat sama dengan 1 x per 4. So bila kira 1 per x kuasa 4 kuasa 2. So bila totalkan 1 dapat 1 per x kuasa 8. So bermakna kat sini dia dapat x negatif 2 3. Sebab apa 3? Kita boleh conclude kat sini awal. Blur siap. Kita boleh conclude kat sini di mana pattern dia adalah ni kita tahu sebagai even number. F kuasa 2 dia bagi 2 even number. So jawapan dia dalam even number. Tapi kalau f kuasa 3 ataupun odd number, dan jawapan dia akan jadi lain. Dia akan ada negatif ataupun dia akan ada decimal untuk last jawapan. Pecahan. Pecahan. So kita tengok f kuasa 4 pula. F kuasa 4 dia sama macam f kuasa 2, even number.
kita tengok dia dapat sama tak? Dia dapat even number. So bila kita kira kat sini, dia still dapat even number, iaitu x kuasa 2 4. X kuasa 2 4. Sebab bila kira-kira f 1 per x kuasa 8. Dapat ya 8 sebab 3 darab sebab 4 darab 2. So 1 per x 8 kuasa 2. So totalkan x 16. So dapatlah x 2 4. So ni untuk soalan buku teks. So saya dah buat pun soalan. Tadi tu soalan buku teks. So kita tengok soalan saya. So untuk question pertama, function f, kita bagi function f is defined fx sama dengan 1 per 2x. So dia minta cari benda yang sama, f kuasa 2x dan f kuasa 3x. So kita tengok di sini f kuasa 2x sama dengan fx. Sebab kita expand, dia memang akan jadi sebab f ada 2. So fx. Tapi kalau f kuasa 3, f kuasa 4 dia akan jadi, kalau contoh f kuasa 3 sini, dia akan jadi f kuasa 2 lah. Ataupun kalau 4, f kuasa 3 lah. So kita teruskan sama dengan f. Okey, fx kan, masukkan fx. Masukkan fx 1 per 2x. Masukkan. So sama dengan 1 per 2. Okey, ni x betul. So kita masukkan sekali lagi 1 per 2x. Macam kita buat fg. Fg kita masukkan g dalam f, sama. Dia sama. So bila kita potong, okey, ni tak potong kan. Bila kita potong 2 dan 2, dia akan dapat 1 per 1x. Bila 1 per 1x, bila kita potong 1, dia akan dapat saja x. So f kuasa 2x sama dengan x. So macam saya concludekan tadi, kalau 2, 4, 6, 8 ataupun even number, dia akan dapat jawapan dalam even number juga, ataupun dalam positif tanpa pecahan dan sebagainya. Senang cerita, kalau even number ni mudah lah, tak ada apa-apa yang menyusahkan. So kalau kita tengok f kuasa 3x pula, kita cari f kuasa 3x dan ni f kuasa 3x. Macam saya kata tadi, kalau f kuasa 3, dia akan jadi f kuasa 2x. So kita potong sini f, kita potong f. So yang tinggal hanyalah f. Yang ni f ada 2 kali tau. F kuasa 2 ni ff. So takkan nak tulis ff. So kita tulis f kuasa 2 sajalah. Macam kalau ada 10 nanti, f kuasa 10, jenuh nak tulis f10 kan. So kita tulis f kuasa 2. Tapi kita kena ingat iaitu adalah f. So kalau kita potong, okey, yang ni sebab saya ambil ini, dia akan jadi ini. So kita potong satu, dia akan tinggal f1 sebab tu f. So x kat sini, so dia ada x sini, so sama dengan fx. So f kuasa 3x kita adalah sama dengan fx. Fx kita tadi 1 per 2x. So itulah jawapan dia. Nampak? Dalam decimal. So kalau 1 per 2 pun bahagi, dia akan dapat negatif tu. So negatif berapa, malah nak kira ini sebab payah. So bila, so ni odd number 3, 6 bukan ni sifir pula. 3, 5, ya 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya, and so on. Yang odd number, dia akan dapat dalam decimal, dalam perpuluhan, dalam negatif, dalam pecahan. So kita dapat conclude kat sini, kalau dia bagi f kuasa 2, dia akan kiranya dia bagi function tu, dia bagi sekali dengan even number,
jawapan dia akan dapat even number. Kalau odd number, dia akan dapat odd number. So, benda tu kita boleh conclude awal. So, okay. 2 F kuasa 2 senang cerita ni kita cerang susah. F and orang panggil and dia represent kuasa lah. So F and S. Okay, kita ambil F and S. Okay, so senang cerita and ni, and bila ni untuk yang betul-betul tak faham lah. And ni bila even number, jawapan dia pun even number juga. Kalau N ni dia adalah odd number, dia akan dapat jawapan dia pun odd number juga. Odd number tu bukan odd number macam ni, maksudnya dalam dia jawapan dia pecahan ataupun dia dapat dalam negatif dan sebagainya. Kalau even number, dia sempurna, dia tak ada cacat celah. Okey, itu saja. So kita move kepada soalan kedua. So untuk soalan 2, kita kena tengok perubahan apa yang akan jadi kat A, H dan K, position dia dalam graf dan bentuk. Kalau dia berubah, dia akan jadi apa. So untuk A, so nama equation dia bagi adalah Fx sama dengan A dalam kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K. So contohlah, dia A dia, A mewakili A, B mewakili H dan C mewakili K. So kalau A dia adalah A, so A dia memang A. Kalau A dia sama dengan 1 ataupun 2, 3, 4, 5, dia bentuk graf dia senyum. So kalau negatif, dia akan sebek. So dia akan senyum ataupun sebek . So tu bentuk graf dia. Lagi satu, kalau kita perasan kat sini, kalau dia A dia sama 1, dia kecil, dia besar. Graf dia size dia besar. Tapi kalau kita bergerak, kita nombor 3, nombor 4 ataupun nombor yang lebih daripada 1, graf dia semakin mengecil. So kita boleh conclude kat sini, A lebih daripada 1, dia akan kecil. Ataupun A kalau kurang daripada negatif 1, dia akan kecil. Tapi kalau A kurang daripada 10, dia akan besar. Sama juga kalau A lebih daripada negatif 10, dia akan besar. So kita tengok. Kalau kita tengok A lebih daripada 10, graf dia semakin besar. Tapi kalau dia kosong, dia straight saja. Dia kosong, dia tak ada apa. So dia tak melibatkan aksis simetri. Dia tak kacau aksis simetri. Maximum atau minimum point. So kita tengok H pula. Kalau H, Okay, contohlah A ni kita ambil 1 lah. Okay, dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri sahaja. So H, dia akan kacau ke kanan atau ke kiri. So kalau kita stop, okay, 2. Kalau 2, dia bergerak ke nombor 2 lah. Kalau 10, so kalau positif, dia bergerak ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, dia bergerak, kalau negatif, dia bergerak ke sebelah kiri. So yang tu kita pun boleh tahu, kita boleh tengok dengan jelas. Dan kalau kosong, dia akan berada di kosong. So dia melibatkan aksis simetri. Dia kacau aksis simetri.
Tapi dia tak kacau maksimum atau minimum point. Sebab dia bergerak secara horizontal. Dia bergerak ke kanan ataupun dia bergerak ke kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Okey. So kita tengok C ataupun K. Okey. So kalau K sama negatif 10. Okey. Dia akan kacau maksimum dan minimum point. Dia tak kacau aksis simetri. Dia akan kacau maksimum dan minimum point. So dia kalau negatif 10, so dia akan go further to negatif 10. Kalau dia adalah 10, dia akan pergi ke 10. Kalau negatif 10 dia akan kurang. Dia akan ke bawah, dia akan main maksimum dan minimum point. Contoh kalau kita ubah H. Kita ubah H ke kiri sedikit. So sama saja. Dia akan berkurang. Okey, kalau ke bawah, let's say dia ke bawah, sama saja. So sama ada dia nak ke atas atau ke bawah. Sebab dia gerak atas ke bawah dan dia kacau maksimum dan minimum point. So kalau nak kata dia kacau tak ni, okey, kalau positif dia akan ke atas. Kalau negatif dia akan berada sedikit ke bawah. Dia akan ada atas dan bawah. Kalau dia positif dia tak kacau yang bawah. Dia tak kacau yang negatif lah. Yang bawah lebih daripada garisan tu. Garisan ni. So itu saja untuk soalan 2.